transposition cipher ialah satu kaedah penyulitan yang berbeza dengan substitution cipher. Substitution cipher menggantikan abjad dalam teks biasa dengan abjad lain atau simbol. Manakala transposition cipher mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. Abjad-abjad yang terkandung dalam teks biasa adalah tetap. Ini bermaksud cipher ini melakukan perubahan terhadap kedudukan abjad-abjad dalam teks sahaja. Perubahan yang berlaku ini juga dikenali sebagai pemutaran atau pencampuran scrambling. Penyulitan dan yang sulit menggunakan transposition cipher ini memerlukan penggunaan kunci. Anda akan mempelajari dua jenis transposition cipher, iaitu columnar transposition dan real fence cipher. Sambung columnar transposition. Columnar transposition ialah satu contoh cipher transposisi yang menyulitkan satu mesej dengan menulisnya dalam jadual secara mendatar horizontal dengan bilangan lajur kolom yang telah ditetapkan. Satu perkataan dipilih untuk dijadikan kunci penyulitan. Bilangan abjad dalam kunci akan menentukan bilangan lajur dalam jadual, manakala abjad-abjad yang ada dalam kunci akan menentukan cara bagi mengubah urutan abjad-abjad dalam mesej. Setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada setiap petak dalam jadual. Langkah untuk menyulit teks biasa. Okey, kita diberi satu teks biasa ni, ya, maklumat mesyuarat akademik contohnya lah teks ni. Kita nak sulitkan teks ni menggunakan columnar transposition. Okey, jadi tengok dulu langkah yang pertama ni. Mula-mula kita kena pasti dulu kunci. Apa kunci yang dia beri. Kemudian kita kena kira bilangan abjad. Okey, bilangan abjad dalam kunci tu dan kita susun dia lah. Okey, contohnya kunci yang diberi ni ialah bola. Okey, bola. Jadi untuk kunci ni awak kena bina jadual seperti ni. Okey, jadual. Kemudian kita isi baris yang seterusnya dengan nombor berdasarkan susunan abjad. Okey, dalam perkataan bola tu apa yang datang dahulu dia adalah yang kira nombor satu lah. Kalau dalam perkataan bola tu A ialah nombor dengan satu sebab dia datang dalam susunan abjad, dia datang lebih dahulu. Kemudian lepas A dia ada B. B kita nomborkan dia dengan 2. Kemudian dalam susunan abjad yang ketiga ialah L lah dalam kunci bola ni. So kita letakkan dia dengan nombor 3. Kemudian last sekali ialah O. Okey. Kemudian kita nomborkan dia dengan 4. Okey. Kemudian awak dah nomborkan kunci tadi kan. Dah beres dah yang ni. Langkah kedua ni kita guna formula. Formula ni awak kena ingat lah ni. Kena ingat formula. Formula dia untuk baris. Untuk kita mengira baris yang awak kena buat jadual nanti. Jadi untuk buat jadual awak kena ingat formula. Bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks biasa bahagi bilangan abjad dalam kunci. Ni formula ni memang kena wajib hafal ni. Okay, bilangan abjad dalam teks biasa ni yang 25 yang ni yang maklumat mesyuarat akademik ni. Okay, kalau awak kira bilangan abjad dalam teks biasa maknanya yang teks yang diberi ada berapa huruf. Okay, kalau awak kira kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, jadi dalam teks biasa yang diberi ni ada 25 huruf. Awak tulislah kat sini 25. Okey.
Kemudian bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Jadi dalam kunci tadi ada 4 huruf kan, bola tu. So awak bagi 4, 25 bagi 4. Yang ni lain sikit dengan matematik. Kalau awak kira 25 bagi 4 awak dapat 6.25. Okey. Tapi dalam untuk baris ni kalau ada point je awak kena bundakan lebih. Kalau ada point je mesti dia akan jadi 7. Walaupun kalau bundaran matematik dia akan jadi 6 kan. Awak tak boleh ikut yang matematik ni. Dia lain sikit, jangan keliru. Untuk menentukan baris ada saja point, terus dia akan jadi lebih satu lah. Kalau 5.1 dia akan jadi 6. Macam itulah. Kalau 6.5 dia akan jadi 7. Kalau apa sajalah yang ada point mesti lebih satu. Kalau tak ada point dia genak-genak lah. Kalau kita dapat 6 lah. Okay. Jadi sekarang ni 6.25 dia dapat 7. Jadi awak kena buat 7 baris jadual tu. Kembangkan jadual dalam satu seperti jadual berikut. Kemudian isikan semua abjad dalam tab biasa ke dalam petak kosong, dari kiri ke kanan baris demi baris. Kemudian awak ada 7 baris. Kita buat jadual seperti ni. Okey, isi yang kepala dia yang atas sekali mesti awak tulis kunci lah. Tadi kan bola, kemudian nombor dia 2431. Kemudian 2 baris ni awak tak kira lagi. Kan tadi awak kena buat 7 baris. Jangan pergi kira baris kedua ni yang nombor 2431 tak boleh. Jadi awak start mengira baris tu bawah dia selepas pada nombor tu. Jadi 7 baris awak buatlah 7 baris seperti ni. Okey. Seperti ni. Kemudian kita isi lah. Okey, isi selepas semua abjad dalam tab biasa dimasukkan. Jadi isi kotak maklumat. Okey, isilah MAKLUMAT. Okey, syarat habis. Bila isi secara mendata, kemudian turun kan. Mendata turun. Jangan isi dari atas bawah. Salah pula nanti. Isi dari kiri ke kanan, turun lagi kan. Kemudian habis sampai K kan. Okey. Kemudian ada 3 tempat kosong kan. 3 tempat kosong ni. Kita isi je dengan sebarang huruf. Nak isi dengan Z boleh kan. Macam dia buat XYZ boleh juga kan. Apa-apa sahaja huruf yang awak boleh isi di tempat kosong tu. Tempat yang kosong diisi dengan sebarang abjad bagi memenuhi jadual. Boleh je isi sebarang huruf untuk awak penuhkan jadual. Sebab perkataan maklumat akademik tu dia stop sampai bawah ni. Dia kata ada 3 petak kosong. Okey, so faham tak? Takat awak nak masukkan huruf dalam jadual ni. Yang muka surat 40 ni, faham tak? Faham. Faham Okey. Jadi awak masukkan saja teks tu dari kiri ke kanan, kemudian turun kiri ke kanan lagi lah. Dan bila ada sahaja petak kosong, masukkan apa-apa sahaja huruf. Okey, next. Tengok muka surat 41. Tak habis lagi tu. Selepas dah habis awak masukkan huruf ke dalam jadual, langkah yang ketiga ni, teks cipher akan ditulis berdasarkan jadual yang dihasilkan dalam langkah 2. Okey. Mulai dari lajur 1. Okey. Kemudian abjad ditulis dari atas ke bawah. Ikuti dengan lajur yang seterusnya. Faham tak? Jadi cara awak nak menulis teks cipher ni, teks cipher dihasilkan dengan mencantumkan semua abjad dari lajur 1, 2, 3 dan 4.
Tadi kita dah labelkan laju kan. Label laju ni 1, 2, 3, 4. Kita tulis berdasarkan satu ikut susunan lah. Laju 1, 2, 3, 4. Okey, laju 1 tadi. Laju 1 yang ni. So kita tulislah LT. Ini laju 1. LTY AIZ. Okey, habis dah laju 1. Kita ambil pula laju 2. Laju 2 yang ini. Sambunglah. MUM. Okey, UTDK. Seterusnya lah. Kemudian laju 3 pula. Okey, laju 3. Tulis. Gabungkan dia. Tak payah ada space lah. Gabung je. Okey. Kemudian 4. Sampailah sini AMEAAEX. Last kali sampai sini. So ini adalah text ciphernya. Text cipher. Kalau kita sulitkan menggunakan kunci bola, menggunakan tiga 3.2. Bila 3.2 awak terus ambil 4 lah, 4 baris. Okey, dia kali 4 baris. Kemudian awak buat kataan risau, masukkan dalam jadual ni. Okey, jadi nombor 1 ialah A. Kita nomborkan dia dengan nombor 1. Lepas A, 2 ialah I. Okey, so I letak nombor 2 pada huruf I. Kemudian kita kira lah mana yang datang dulu, R dengan S ni. So R yang ketiga, S yang ketiga. Kemudian last kali ialah U yang kelima. Okay, kemudian awak masukkanlah huruf daripada kiri, okay, ke kanan. Masuk satu-satu. Prinsip PRINSIP. Okay, hidup saya. So sampai sini prinsip hidup saya. Okay, so yang ni dia masukkan huruf A, I, O. Okay, jadi yang huruf ni kalau awak masuk apa-apa huruf kita kira betul lah. Jadi bila awak tulis dalam bentuk cipher, ikut lajur dia. Okay, lajur tadi yang awak nomborkan huruf tu lah A, lajur yang pertama kan. So kita baca dia. Kita baca daripada yang pertama ni lah, yang ni. Kita ambil N-I A. Jadi kat sini lah dia akan berbeza. N-I-A. Danish dia mungkin berbeza, dia buat huruf lain kan. Jadi buat yang ni I ni. Kalau awak ubah huruf lain boleh lah. Cikgu, tapi huruf risau tu tak perlu ambil kan? Maksudnya R-I-S-A tu tak perlu kan? Jangan. Kita ambil yang bawah daripada nombor ni. Ini. Yang bawah nombor yang awak nomborkan tu. Lajur yang di bawah nombor tu kan? Ni cikgu kotak merah tu yang kita ambil. Kemudian lepas yang pertama, yang kedua pula kita ambil yang R, start dengan R. R, P lagi. Kemudian A ni apa-apa huruf. Jadi boleh lah. Okay, jadi R, P,
P. Jadi A ni awak buat apa-apa huruf boleh. Tak kisah apa-apa huruf pun. Kita buat bintang yang ni. Ini boleh diterima. Kemudian tiga kita ambil P, I, U. A. Ni tak ada apa-apa huruf ni, memang betul. P, I, U, A. Okay. P, I, U, A. Kemudian yang keempat I, H, S. Ni apa-apa huruf ni. Okay. I, H, S. Ni tak kisah huruf bintang. Okay. Kemudian yang kelima S, D, Y. Apa-apa huruf. Okay. S, D, Y. Apa-apa huruf boleh. Tak nak buat tu. Cikgu, kiranya jawapan saya betul lah. Cuma saya lain dengan cikgu yang tempat kosong tu kan, yang boleh tambah huruf je. Ya, jadi empat tempat je yang akan ada apa-apa huruf tu. Okay, kita tengok jawapan awak tadi. Copy jawapan awak So di sini lah beza. Dia buat baris A dan dia buat Z kan. Kemudian yang ni apa lagi? RPPA, RPP. Sini beza dia. RPP, Z beza kan. Kemudian ini UAIH awak buat SE. Sini. Mana lagi? Yang ni. PIUA. Betul tak ni? Jawapan atas ni siapa tadi? Ni. Saya siapa cikgu. Alia. Ujung-ujung ni. Cek balik. Okay. Kalau yang ni last kali DY. Bawah ni siapa? Dennis punya? Ya, betul. Betul. Okay. Kira awak betul keseluruhan. Okay, bagus kan ni silap ni. Okay. Boleh silap tak? Dennis awak rasa Baki buat macam mana ni? Terbalik ke? Cikgu warning lah tengok. Yang PU dengan Ish tu. Kan? Macam ni PIUA betul. Tak ada ni kat sini silap ni. Kan? Bakis awak buat semula boleh tak? Ada kat kiri ada silap sikit ni. Yang mana yang silap tu? PIUA IH ni awak tak ada ni. Ni kan dia ni buat PIUA IH ni. Sini sepatutnya sama lah dengan jawapan cikgu ni. NIA ni H betul. RPP A. Sini lah silap tu. RPP A. Sini silap dah ni. Betul tak dah ni? Ya. Sini silap dah ni Bakis. PIU lah. Balik ni Okey, cikgu. Okay. Aduh, berpeluh awak. Tak apa, buat semula sampai jadi. So yang lain pun, okay, pelajar-pelajar lain kena buat. Okay. Ini kalau awak faham yang tadi tak ada masalah. Okay, cuba buka muka surat 41 ni, contoh 2.4. Yang sulit ni columnar transposition. Okay, terbalik lah. Sekarang ni dia dah bagi text cipher. Text cipher ni yang ni EIE, ALA semua ni lah. Kemudian kunci dia pintu. Jadi dia nak suruh kita yang sulitkan teks ini. Okey, langkah pertama macam biasalah macam tadi juga, pintu kita labelkan dia. So I pertama, kemudian yang kedua N, kemudian yang ketiga P, keempat ialah T dan yang kelima ialah U.
Okey, so ada 5 abjad di sini. Kemudian awak kira tu. Okey, langkah kedua kita kira guna formula bilangan abjad dalam teks cipher bahagi bilangan abjad dalam kunci. So dalam teks cipher ni awak kena kira lah abjad dia berapa ni, yang A semua ni. Bila kita kira akan dapat 30 huruf. Okey, 30 abjad. So kita buat sini 30. Kemudian abjad dalam kunci, okey, PINT ada 5 abjad, so bahagi 5. Yang ni tak ada perpuluhan, terus je dapat 6 baris. 6 lah, jangan pergi buat jadi 7 pula. Bila tak ada point, terus ambil je nombor bulat yang awak dapat tu, 6 baris. Kemudian dapatnya 6 baris, kita kembangkan jadual dalam langkah 2 dengan tambahan 6 baris. Kemudian isikan abjad teks cipher ke dalam jadual di bawah secara menegak. Yang ni menegak. Jangan tertukar. Yang sulitkan tadi dari kiri ke kanan, mendata. Kalau yang sulit ni secara menegak, vertikal. Berdasarkan kepada urutan nombor. Jadi kita buatlah tadi 3, 1, 2, 4, 5 ni ialah pintu kan. Kalau awak keliru ni awak boleh je tulis tadi PINTU ni. Yang ni dia shortcut je terus 1, 2, 4, 5. Okay, kemudian kita labelkan baris ni 1 sampai 6 tadi yang kita dah dapat tu, 6 baris. Kemudian kita tengoklah baris pertama. Okey, yang ni baris pertama ni. EIEALA. Ni duduk pada baris pertama sebab dia datang dulu kan. Abjad ni datang yang mula-mula. Kita masukkan di pada baris lajur yang pertama. Baris pula. Tukarlah cikgu, lajur yang pertama. Okey. EIEALA. Okey. Habis yang tu sambung pada lajur yang kedua. Lajur kedua NPKIAK. Kita masukkan pada lajur kedua NPKIAK. Kemudian lajur pula SADMOP. Okey, SADMOP. Kemudian keempat. Okey, dan seterusnya lah. Seterusnya yang kelima. Kemudian kita pun bacalah apa teks yang dapat. Nak baca, kita baca dari kiri ke kanan. Terbaliklah macam tadi lah kan. Macam sulit kan. Mula-mula tu kita baca dari kiri ke kanan. Yang ni masa nak baca tu baru kita baca dari kiri ke kanan. So bila kita baca dapatlah SENARAI, senarai. Pendek sampai sini. Pemain sampai sini. Bola. Sepak. Okey, sampai sini. Kemudian yang ni apa-apa huruf yang dimasukkan je, tak ada makna. Okey. Tak ada makna ni. Tak ambil lah. Janganlah masa awak tulis teks cipher, teks biasa tu pergi tulis juga XX ni salah lah. Okey. So kita baca dia. Ni. Ada pendek. Ni kita tulis gini dulu. Abjad yang XX ni adalah abjad yang digunakan untuk mengisi petak kosong. So jawapan dia mesti tulis yang ni sahaja. Teks biasa selepas dia yang sulit ialah senarai pendek. Pemain bola sepak. Okey tak? Boleh? Okey, boleh. Cikgu, maksudnya kalau untuk teks cipher, dia kena tulis panjang-panjang ke? Maksudnya daripada atas sampai bawah. Kalau teks biasa, dia kena tulis secara apa yang panjang-panjang kan? Tulis yang tadi tu yang sulitkan tu dari kiri ke kanan. Yang ni kalau kita yang sulit, kita masukkan abjad tu dari vertikal lah, dari menegak, dari atas ke bawah. Masa kita tulis kan petak ni. Dari atas ke bawah secara menegak.
kalau kita nak sulitkan, okey, daripada tag biasa nak sulitkan, pada tag yang disulitkan kita tulis dari kiri ke kanan. Macam yang ini. Yang ni kiri ke kanan kan. Kita masukkan dari kiri ke kanan. Kalau nyah sulit, menegak. Jadi masa nyah sulit tu nak baca je, kita baca dari kiri ke kanan. Sebaca. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Jangan nangis je boleh. Okay, tak apa. Awak try. Lepas ni tolong buat, cikgu hantar slide ni dalam group. Ni ialah nota. Awak buat juga. Okay. Ni cara-cara yang betul lah untuk buat kolumna ni. Salin nota ni. Kemudian awak buat latihan. Okay. Latihan bawah dia. Okay, cikgu. Jadi cikgu dalam grup. Okay, buat teruslah hari ini ya. Dan hantar dalam Google Classroom. Okay? Okey, boleh. Okay. Cikgu. Terima kasih cikgu. Nama. Terima kasih cikgu. Nama. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Salam.